Kuliah kita minggu depan kita masih lagi stay di sini insyaallah. Saya dimaklumkan oleh Datuk Harundin untuk bulan Mei ini beliau tak dapat hadir ke sebelah utara ni, mungkin berehat, agak berehat. Kemudian insyaallah bulan Jun insyaallah beliau akan ada balik di sini. Cuma kita nak tengok segi tempat, kesesuaian tempat, sebab Datuk mana ramai, lebih ramai kita nak tengok kesesuaian tempat. Sini masalah parking ni, kawan-kawan duk komen masalah parking ni lah. Yang lain tu tak ada masalah apa. Kita ucap terima kasih kepada tengkuasa masjid yang membenarkan kita manfaatkan masjid ni insyaallah. Jadi kuliah kita pada pagi ini dan pada malam Isnin, Ahad esok di sini macam biasa Ustaz Saad dan juga Ustaz Zainal Asri. Hari Isnin di Ukir Mall insyaallah kita bersama Ustaz Zainal Asri dan tetamu daripada Yaman, Habib Mahdi insyaallah. Jadi tuan-tuan semua dijemput juga pada minggu depan malam Isnin ni di Ukir Mall insyaallah. Dengan ditranskripsikan dengan qasidah insyaallah. Jadi saya jemput Fadil Ustaz Yahya untuk menyampaikan kuliah kepada kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga mereka-mereka yang mengikut jejak langkah baginda alaihi salatu wassalam sehinggalah ke hari kiamat. Dan segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi boleh lagi kita meneruskan pembacaan kitab Sahih Muslim ni, walaupun kita kata baru dulu kita dah mengaji dah, tapi kita ulang lagi bacaan Sahih Muslim ni. Dan sekarang ni kalau tak silap saya sebelum ni kita dah baca hadis mengenai kematian Abu Talib, mengikut pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya Abu Talib, berdasarkan hadis ni lah, Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada sebut beberapa pengajaran daripada hadis tu, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk bab yang baru pula. Bab yang baru itulah bab yang ke-10 ataupun yang ke-11 dan sebahagian nuskah kitab Sahih Muslim. بسند صحيح متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. Yang sana bersambung sampai kepada Imam Nawawi rahimahullah tabaraka ta'ala. Beliau mengatakan bab yang membicarakan mengenai dalil ataupun bukti. Dalil ni maksudnya bukti bahawasanya sesiapa yang mati dalam keadaan tauhid, maksudnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ni pasti masuk ke dalam syurga. Pasti masuk ke dalam syurga. Di bab ni akan Imam Nawawi letak bab ni
bahawa bab ni adalah bab yang membicarakan ataupun bab yang menyebut mengenai dalil ataupun bukti daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bahawasanya siapa yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan tauhid, mati mengucap la ilaha illallah dengan yakin dalam hati, dia ni confirm masuk ke dalam syurga. Dakhalal jannata qat'a, mesti masuk syurga. Mesti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sanad sahih al-muttasil ila al-imam Muslim rahimahullah tabaraka wa taala qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb kilahuma an Ismail ibn Ibrahim قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبه إليه قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن وليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وذكر مثله سواه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواه قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزويدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وبه إليه قال وحدثنا سهل ابن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أو قال عن أبي سعيد شك الأعمش وهو سليمان بن مهران قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله تعالى لهم علينا بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال فدعا بنطاع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالبركة ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة قالت وفضلت فضلة أو قال وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. Dengan sanad anak bersambung sampai kepada Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa taala, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb, kedua-duanya menceritakan daripada Ismail bin Ibrahim, berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah daripada Khalid berkata telah menceritakan kepada aku Al-Walid ibn Muslim daripada Humran
daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesiapa yang mati wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga. Kemudiannya hadis selepas tu, hadis yang kedua dalam bab ni, sama saja, nas dan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dijelaskan dalam hadis yang keempat, dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, nanti insya-Allah kita akan dalam peperangan Tabuk ni, dalam perjalanan tu alaihi salatu wassalam dengan para sahabat, kurang makanan, jadi kurang, jadi kurang, air pun tak ada. Jadi adalah pendapat yang suruh sembelih sebahagian daripada unta yang membawa barang-barang ni. Jadi bila sampai kepada Sayyidina Umar pandangan tersebut, Sayyidina Umar tu tak usah sembelih lah unta tu, tak payah sembelih unta tu. Daripada sembelih unta tu, wahai Rasulullah, lebih baik kita himpunkan saki-baki makanan yang ada dengan kita ni, kita himpun, kemudiannya mohon baginda alaihi salatu wasallam berdoa keberkatan pada makanan tersebut. Jadi bila Rasulullah dengar pandangan Sayyidina Umar, hadis yang ketiga dan juga keempat, mafhum dia macam itulah. Jadi bila Sayyidina Umar alaihi salatu wasallam dengar pandangan Sayyidina Umar ni, Rasulullah berarahkan macam tu, arah para sahabat, para tentera Islam ni untuk himpun saki-baki makanan yang ada. Ada yang wakmai tamak, ada hak baki tamak, wakmai tamak, ada hak baki sekeping roti, sebahagian roti, setengah roti wakmai belakang. Ada hak sampai dalam riwayat yang pertama tadi sebut sampai ada yang wakmai biji tamak pun ada. Yang wakmai biji tamak pun ada. Sampai perawi tu tanya, perawi yang dengar cerita ni tanya, depa nak buat apa dengan biji tamak tu? Depa duduk kulum biji tamak tu kerana minum dengan air. Susahnya pada pejuang Islam pada masa dulu. Bila ramai semua tu makanan-makanan tu himpun dekat atas satu kain, satu hamparan. Kemudiannya alaihi salatu wasallam berdoa untuk keberkatan. Kemudiannya diarahkan tentera-tentera yang menyertai Rasulullah ke peperangan Tabuk tu untuk ambil makanan tu, cedok seorang sikit. Ada perawi sahabat menyebut, kami cedok bubuh dalam bekas kami, pakat cedok bubuh dalam bekas, tiba-tiba ada lagi baki lagi makanan yang ada atas hamparan tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah tengok macam tu, Rasulullah sendiri bila tengok mukjizat yang diberikan kepada dia, Rasulullah sendiri menyebut, spontan keluar daripada alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa, asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan juga aku menyaksikan sesungguhnya aku ni adalah Rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun, tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua-dua syahadatain ini seorang hamba, tidak bertemu seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua-dua syahadah ni dalam keadaan tidak syak, tidak ada keraguan, lalu dihalang daripada masuk ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, kecuali dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi daripada kedua-dua hadis ni, cerita daripada hadis daripada Sayyidina Uthman dan juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Di sini Imam Nawawi sebut, Imam Nawawi syarah, Imam Nawawi sebut, dia kata, wa amma ma'al hadis wa ma ashbahahu faqad jama'a fihi al-Qadhi Iyad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kalaman hasana jama'a fihi nafaisa, fa ana anqulu kalamahu mukhtasira thumma adummu ba'dahu ilay ma hadarani min ziyadatin. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, Imam Nawawi sebut, adapun makna hadis ni, dan yang seumpama dengan hadis ni, maksudnya hadis-hadis yang membicarakan mengenai tauhid, Imam Nawawi sebut, Qadhi Iyad telah mensyarahkan hadis ni dengan syarahan yang sempurna, dan aku nak nukilkan secara ringkas, dan aku insya-Allah akan tambahkan sedikit tambahan. Kemudian Imam Nawawi pun sebut, Qadhi Iyad berkata, manusia ni
Berdasarkan hadis ni, maknanya para ulama ataupun orang Islam berbeza pendapat mengenai mereka-mereka yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ahli syahadatain, orang yang mengaku la ilaha illallah, orang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi melakukan maksiat. Yang ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Faqalatil murji'atu, firqah murji'ah, la tadurruhu al-ma'siyatu ma'al iman. Tidak memberi mudarat maksiat bersama dengan iman. Ini penting ni. Firqah murji'ah ni ada lagi lah ni. Murji'ah ni firqah yang sesat lah, kumpulan yang sesat. Imam Qad'iyah kata, murji'ah kata apa? Pendapat murji'ah ni, kalau orang buat maksiat selagi mana dia beriman, tak ada apa. Tak ada masalah apa. Yang penting hati bersih walaupun dia tak pakai tudung. Tak apa. Janji hati dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat maksiat apa pun tidak memberi mudarat. Maknanya tidak memberi mudarat ke atas dia boleh masuk syurga macam biasa. Khawarij pula berkata, pendapat Khawarij, wa qalatil khawariju tadurruhu wa yukaffaru biha. Maknanya maksiat ni memberi mudarat kepada pelaku tu dan juga ditakfirkan. Maknanya kalau orang buat maksiat kafir tu. Kalau ikut pendapat sebahagian daripada Khawarij yang hulu, kalau orang buat maksiat ni mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi buat maksiat lagi, maksiat dia tu mencemarkan ataupun memberi mudarat terhadap syahadatain dia, dan dia boleh ditakfirkan. Kita boleh kata dia tu kafir mengikut pendapat Khawarij. Hak ni pendapat Murji'ah sebelah sini, pendapat Khawarij sebelah sana. Terlajak sebelah kanan, hak ni terbelajak sebelah kiri. Dia macam langit dengan bumi di antara dua pendapat ni. Kemudiannya ada lagi pendapat waqalatil mu'tazilah. Mu'tazilah pula berkata, yakhludu finnar idza kanat ma'siyatuhu kabira. Mu'tazilah kata dia akan kekal dalam neraka kalau kata maksiat yang dia lakukan tu adalah maksiat yang dosa besar. Berzina, lawan mak pak. Ni kadang-kadang kita lupa ni. Uququl walidain ni, lawan ibu bapa ni dosa besar ni. Kalau ikut pendapat Mu'tazilah, orang yang buat kerja macam ni, berzina, minum arak, lawan mak ayah, lawan mak pak, dia ni kekal dalam neraka. Dan Mu'tazilah kata wala yusafu bi annahu mu'min wala kafirun walakin yusafu bi annahu fasiqun. Dan kita tidak sifatkan dia ni, Mu'tazilah lah pendapat Mu'tazilah, kita tidak sifatkan dia ni sebagai seorang beriman ataupun seorang kafir. Bahkan dia ni disebut dia ni adalah orang yang fasik. Ini pendapat Mu'tazilah. Wa qalatil asy'ariyah, yang ni pendapat kita lah. Wa qalatil asy'ariyah, pendapat Asy'ariyah, makna mazhab ahli sunnah wal jamaah, bal huwa mu'min. Bahkan orang yang macam ni, orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi melakukan maksiat, bahkan dia adalah seorang yang mukmin. Dia masih lagi seorang yang mukmin. Wa illam yughfar lahu, walaupun tidak diampunkan dia, wa uzib, dan diazab dalam neraka, fala budda min ikhrajihi minan nar wa idkhalihi al-jannah. Walaupun tidak diampunkan dan diazab, maka tidak boleh tidak dia ni akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi pendapat Asy'ariyah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dia ni adalah seorang yang beriman, walaupun dia tidak diampunkan dan diazab di dalam api neraka, dan dia mesti berdasarkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan Imam Qad'iyah kata hadis ini adalah hujjah kepada Khawarij dan juga Mu'tazilah. Adapun Murji'ah, ni Murji'ah ni banyak. Lah ni hak modern ni Murji'ah banyak. Bila kita tanya dia, awak yang abang buat macam tu, dia kata yang penting hati baik Ustaz. Yang penting hati ni beriman. Perbuatan ni orang yang tengok, Allah tengok dekat hati. Saya buat terang mana pun mesti masuk syurga. Murji'ah ni, Murji'ah dulu berhujah dengan hadis ni lah. Dia berkata siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga.
Jadi maksiat yang dia lakukan, tak mengapalah, tak memberi mudarat ataupun tidak mencalarkan ataupun tidak mencemarkan kalimah syahadah dia. Jadi Imam Nawawi sebut, kalaulah firqah murji'ah ni, ataupun kalau ada orang lah mai berhujah dengan kita menggunakan hadis ni, hadis sahih Muslim. Ustaz, sahih Muslim tu hadis tu, siapa mati dia tahu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Jadi maksiat yang dilakukan di dunia ni tak ada apa-apa lah, tak memberi mudarat apa, yang penting hati. Kemudiannya kita di sini kalau kata ada lagi golongan yang macam tu berhujah dengan kita macam tu, kita nak jawab macam mana? Kita jawab, kita kata takwil hadis ni, maksud hadis ni, dia ni kalau dia mati dalam keadaan dia buat maksiat, tak sempat bertobat, tapi dia mati dalam keadaan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata apa? Dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tu pun selepas dia diazab. Selepas dia diazab, dikeluarkan daripada neraka disebabkan syafaat, ataupun dia diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud hadis ni, mengikut pendapat ahli sunnah, masuk ke dalam syurga iaitulah masuk selepas dia melepasi azab. Selepas dia melepasi azab. Saya ulang kali lagi, persoalan sekarang timbul, orang yang melakukan maksiat, mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang melakukan maksiat tapi mengaku la ilaha illallah, minum arak, mencuri, berzina, rasuah, zalim orang ni, tumbuk orang ni, pelempang orang ni, kutuk orang ni, mengumpat sana, bohong sini, curi sana, curi sini, tapi dia dalam hati ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin. Orang yang macam ni status dia di akhirat macam mana? Hadis ni sebut, siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi berdasarkan hadis ni, dia akan masuk ke dalam syurga walau bagaimanapun. Ahlus sunnah wal jamaah, para jumhur ulama Islam menyebut bahawasanya maksud hadis ni, dia akan masuk ke dalam syurga selepas mana dia diazab di dalam neraka. Last sekali mesti masuk juga ke dalam syurga. Last sekali mesti masuk juga ke dalam syurga. Sama ada masuk selepas dia kena azab, ataupun dia masuk terlepas daripada azab tu kerana dia diampunkan dosa dia. Kerana dia diampunkan dosa dia. Berbeza lah dengan pendapat murji'ah. Murji'ah kata, buat pi apa pun di dunia ni, yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila mai di akhirat nanti tak kena apa-apa, masuk terus ke dalam syurga. Tak perlu pengampunan, tak perlu syafaat, tak perlu apa, masuk terus ke dalam syurga. Berbeza pula dengan Khawarij. Khawarij pula bertentangan pula dengan hadis ni. Pendapat Khawarij bertentangan dengan hadis ni. Khawarij kata, kalau dia buat maksiat, mengaku saja la ilaha illallah tapi buat maksiat lagi, buat salah, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni kafir terus. Tu dia Khawarij. Khawarij tu pendapat yang agak keras lah, pendapat yang keras. Tapi Mu'tazilah pula lagi keras lagi. Mu'tazilah pun antara golongan, kita kata apa, firqah, kumpulan yang keras juga dalam pandangan akidah ni. Sebut kekal terus dalam neraka, kekal dalam neraka kalau kesalahan dia tu dosa besar. Itu dia. Itu pendapat Mu'tazilah. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, orang yang macam ni, orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, buat salah, buat maksiat, mati dalam keadaan yang yakin, tak sempat taubat, dia akan diazab di neraka, ataupun diampunkan dosa dia, ataupun diberi syafaat, kemudian dia di akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga. Macam mana pun dia akan masuk ke dalam syurga juga. Jadi pendapat ahli sunnah ni pendapat yang mu'tadilah, pendapat yang tengah-tengah, pendapat yang kita kata agak sederhana, pendapat yang paling rajih sekali dalam masalah ni. Okey. Tapi persoalannya di sini, maukah kita ni bila kita kata kita dah kita kata apa, yakin dengan hadis ni, kita akan masuk syurga.
Confirm kalau kita mati dalam keadaan yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, confirm kita akan masuk syurga. Itu pun selepas azab lah, kalau kata kita ada dosa dan sebagainya. Dan la ilaha illallah, dosa ni tak ada siapa yang terlepas. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kecuali alaihi salatu wassalam maksum. Jadi persoalannya di sini, kita yakin dengan hadis ni, tapi kita maukah? Kita maukah kita nanti di akhirat nanti diazab dalam neraka? Maukah kita nanti? Ya, kita betul kita yakin. Maukah kita nanti waktu Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat, para pejuang Islam, orang soleh masuk ke dalam syurga, kita diung, dihambat, ditolak ke dalam neraka. Direjam dalam neraka dulu. Diazab dulu, dibersihkan dalam neraka dulu. Maukah benda tu? Kita tak mau. Sebab tu ulama sebut, walau hadis ni adalah berita gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama kita jangan pandang lekeh, jangan pandang rendah dengan maksiat tu. Jangan buat tak tahu dengan maksiat ataupun kesalahan kita. Kena ambil berat juga. Kena ambil berat juga. Kena ambil berat bukan jugalah, sungguh-sungguh kena ambil berat. Kita tak mau langsung masuk ke dalam neraka. Bahkan kalau boleh, bahkan kita bersungguh-sungguh nak tergolong dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam syurga dengan tanpa hisap. Masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Bahkan kita nak kita ni jadi daripada kalangan orang yang macam ni, yang tak dengar langsung pun bunyi neraka. Bunyi bising neraka tu tak dengar langsung. Tak dengar langsung, masuk ke dalam syurga sekali. Bahkan kita nak pula kita ni sekali dengan alaihi salatu wassalam, sekali dengan rombongan alaihi salatu wassalam menuju ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, para ulama menyebut dosa ni dia adalah jambatan kepada syirik ataupun kepada maksiat, kepada kekufuran. Kadang-kadang dia dosa kecil dulu. Dia dosa kecil dulu. Orang ni akan mula buat dosa kecil. Kemudiannya dia akan buat dosa besar. Bila buat dosa besar, kerap sangat buat dosa besar, tak bertobat, risiko dia mati dalam keadaan tidak beriman cukup tinggi. Ini kena berhati-hati ni. Risiko mati dalam keadaan tidak beriman cukup tinggi. Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup tinggi orang yang macam ni. Sebab itulah ulama kata, jangan kita tengok nisbah dosa tu. Jangan kita tengok nisbah ni dosa kecil biasa langgak jelah. Lampu merah tak ada apa, bukan belah orang pun kan. Lampu merah tu pelik langgak kan. Nampak kecil benda tu. Tapi benda kecil ni kalau banyak kita duk buat, kita tak tinggal, kita duk buat dosa kecil ni, satu hari sekali dalam seumur hidup kita nanti kita akan berani langgar dosa besar pula. Kita akan berani langgar dosa besar, kita akan berani buat dosa besar tu. Bila buat dosa besar ni, wal-a'yadzubillah lah, dia mula dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mula jauh ni, dosa kecil tadi pun dah kuih jauh dah, besar ni lagi kuih jauh lah. Kemudiannya dia akan langkau satu lagi, sampailah dia dekat nak mati, dekat nak wafat. Risiko dia mati dalam keadaan tak elok cukup tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri tengok masalah zina. Masalah zina ni punca dia mula dengan benda remeh, senyum. Mula senyum ni, senyum lelaki perempuan. Lepas tu cakap, lepas tu janji, lepas tu berjumpa, balik duk lawan, teringat sama satu sama lain. Lepas tu buat pula, last kali berzina. Dan ketika mana berzina tu, adalah hadis yang akan disebut nanti, ketika mana berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina tu ketika mana dia sedang berzina tu dalam keadaan dia beriman. Jumhur ulama takwil hadis ni sebut kata, maknanya orang yang berzina tu ketika mana berzina tu iman dia sangat-sangat tipis. Sangat tipis. Sebahagian ulama lain kata apa? Duk tengah berzina tu, iman diangkat daripada tubuh badannya. Iman diangkat naik daripada tubuh badannya. Kalau dia mati dalam keadaan tu, memang berat sangat-sangat lah. Memang berat sangat-sangat. Jadi kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Walaupun kita baca hadis ni berita gembira kepada kita, berita gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dalam masa yang sama kita kena berhati-hati. Jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala maha keras siksaan dia, syadidul iqab. Sangat berat siksaan dia. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun, sangat-sangat maha pengampun, menerima taubat. Tapi jangan kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala maha keras siksaan dia, maha membalas, dzuntiqam. Allah Subhanahu Wa Taala dan azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudiannya persoalan yang kedua, tadi kita dah sebut sikit bab akidah berdasarkan hadis ni. Jadi kita ada beberapa pendapat, dan pendapat ahli sunnah macam saya sebut tadilah. Macam saya sebut tadi, orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi melakukan maksiat, mati dalam keadaan tu, dia ni orang yang beriman. Dia orang yang beriman walaupun tidak diampunkan dosa dia masih lagi seorang yang beriman, dan dia akan diazab di neraka. Walaupun dia diazab di neraka nanti, dia masih lagi seorang yang beriman, dan dia mesti dikeluarkan daripada api neraka. Maksudnya berdasarkan janji alaihi salatu wasalam lah, dia akan keluar daripada neraka dan akan masuk ke dalam syurga. Timbul pula persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua berdasarkan hadis ni, Qadhi Iyad sebut hadis ni juga mungkin menjadi hujjah ataupun menjadi dalil kepada mereka-mereka ataupun pada ulama-ulama yang berpendapat bahawasanya mengetahui Allah Subhanahu, yakin dengan hati sahaja sudah memadai tanpa menuturkan dua kalimah syahadah. Maksudnya kalau kita sebut kita dalam hati kita, hadis ni menjadi hujjah kepada sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya kalau kita yakin dengan hati bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, kita ikrar dengan hati kita tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak bertutur dengan lidah kita, tidak bertutur dengan lidah kita. Jadi hadis ni menjadi hujah kepada pendapat ni. Tapi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut bahawasanya keyakinan ni dia ada kaitan dengan pertuturan kita ni, dengan ucapan kita. Dia ada link, dia ada connection, dia terikat dengan pertuturan. Salah satu mesti ada kedua-duanya. Tak boleh ada salah satu sahaja. Tidak mesti ada kedua-duanya. Mesti ada hak dalam ni dan juga mesti ada syahadatain. Dua perkara yang bersatu di antara satu sama lain, tidak boleh berpisah. Tiket ni tak boleh berpisah. Dua tiket, dua ni nampak macam berasing, tapi dia satu. Tapi dia adalah satu. Disebut di sini, wa madhhabu ahli sunnah anna al-ma'rifata murtabitatun bi syahadatain la tafa'u ihdahuma wa la tunji min an-nari duna al-ukhra illa liman lam yaqdir 'ala syahadatain li afatin bi lisanihi. Okey. Dan mazhab ahli sunnah wal jamaah bahawasanya pengetahuan ataupun keyakinan dalam diri ini, dalam hati ini, dia terikat ataupun berkait dengan syahadatain, tidak memberi manfaat salah satu daripada keduanya. Makna kedua-duanya kena ada sekali, salah satu tak memadai, dan tidak boleh selamat daripada api neraka dengan salah satu daripada kedua-duanya, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu mengucap dua kalimah syahadah kerana lidah dia ke apa ke bisu, kita kata apa ni, tak boleh bercakap ke, lidah sakit ke apa ke, ataupun mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati ni tak ada nak mengucap, mengaku tak ada nak mengucap. Sebagai contoh, orang ni dia nak kena hukum bunuh, dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati dia tak ada nak bercakap, pam orang tembak dah dia, tak ada mengucap lagi, mati dah. Jadi orang yang macam ni insya-Allah masuk ke dalam syurga. Tapi orang biasa ni, orang yang tak ada apa-apa halangan untuk mengucap dua kalimah syahadah, adakah memadai keyakinan dalam hati dia sahaja? Jawapan dia mazhab ahli sunnah wal jamaah tak memadai, tak boleh, kena ada dua-dua sekali. Kena ada dua-dua sekali. Jadi hujah kita mujah ahli sunnah wal jamaah ni macam mana? Mana dalil, mana bukti? Mana bukti bahawasanya kata kena mengucap tu? Yang kita mengaji hadis hari ini, man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui ini hati dalam ni fikiran kita,
Tapi mana hujah ahli sunnah wal jamaah bahawasanya mengucap tu adalah syarat. Mengucap tu ada kaitan dengan keyakinan yang ada dalam hati kita ni. Kita di sini Qadhi Iyad sebut, Qadhi Iyad kata hadis lain banyak. Hadis lain banyak yang menjelaskan bahawasanya mengucap ni berkaitan dengan hati. Makna kena ada dua-dua sekali. Hadis mana tuan guru kita, Tok Imam? Sebut di sini man qala la ilaha illallah. Di antaranya wa man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Muaz pula, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudiannya dalam hadis yang lain pula, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah illa harramahu Allah 'ala an-nar. Jadi hadis-hadis yang saya sebut tadi, yang Qadhi Iyad yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, man qala la ilaha illallah. La riwayat yang lain, wa man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah dakhala al-jannah, masuk syurga. Jadi kalimah tu man, perkataan man tu, man qala la ilaha illallah, kalimah wa man syahida an la ilaha illallah, siapa yang menyaksikan. Jadi kalimah man qala, siapa yang mengucap. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun siapa yang menyaksikan dengan lidah dia, siapa yang berikrar bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah, masuk syurga. Jadi himpun dua hadis ni dengan hadis yang kita baca pada hari ni, menjadi hujah yang cukup kuat kepada ahli sunnah wal jamaah bahawasanya mengucap dengan lidah ni berkaitan dengan hati. Kena ada dua-dua sekali. Kena ada dua-dua sekali. Tak boleh salah satu daripada kedua-duanya. Kalau kata hati saja mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak memadai. Dia mesti mengucap. Kalau kata lidah saja mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi hati tak mengaku, jadi munafiklah pula. Yang tu tak masuk syurga. Tak masuk syurga. La ilaha. Tu di antara beberapa persoalan yang timbul daripada hadis ni lah, daripada hadis ni. Kita baca tadi 4 hadis. Dua hadis yang pertama sama saja. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga. Ada dua topik yang kita bincangkan di situ. Yang pertama, apakah hukum orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengaku ni, yakin dalam hati dan mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia melakukan maksiat. Kita ada beberapa pendapat, pendapat ahli sunnah kita dah jelas dah. Kemudiannya ada satu lagi topik ataupun permasalahan perbincangan kita, macam mana kedudukan orang yang mengaku dalam hati, yakinlah hati, tapi tak mengucap dengan dua kalimah syahadah. Dia mengaku saja, dia yakin dalam hati, yakin dalam hati tapi tak mengucap dua kalimah syahadah. Ahli sunnah wal jamaah sebut, pendapat kita, dua-dua ni mesti bersatu, barulah menjadi tiket kepada selamatnya daripada api neraka. Dua-dua ni mesti bersatu, tak boleh salah satu daripada kedua-duanya, tak memadai salah satu daripada kedua-duanya, mesti kedua-duanya ada sekali. Hujah kita sebut dah. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan maksud hadis man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, di antaranya man qala la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ni dua hadis yang pertama yang kita baca hari ini. Dua hadis yang kedua, dua hadis yang terakhir, yang kita baca hari ini, yang saya sebut tadi, cerita mengenai perjalanan alaihi salatu wasalam ke medan Tabuk, yang last sekali Nabi alaihi salatu wasalam sebut, aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku mengaku bahawasanya aku ini adalah Rasulullah. Tak berjumpa seseorang hamba bawa dua-dua perkara ni, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak syak, kecuali dia akan masuk ke dalam syurga. Pengajaran yang kita boleh perolehi daripada hadis yang kedua terakhir ni sama saja dengan hadis yang pertama dan kedua tadi. Maksudnya di sini, mana-mana orang yang beriman mati
dalam keadaan tidak syok, mati dalam keadaan penuh yakin, walaupun dia dosa macam mana pun, tinggi dosa macam mana perbuatan dia pun, dia akan masuk ke dalam syurga. Cumanya kita nak ambil beberapa pengajaran yang kita boleh perolehi daripada dua hadis yang terakhir ni. Pengajaran yang pertama, orang bawahan ni boleh nak bagi pendapat kepada pandangan pemimpin. Tak ada masalah dalam Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila Rasulullah macam nak terima pandangan sahabat lain untuk sembelih unta-unta yang mengangkut barang-barang ni, Sayyidina Umar rujuk balik pendapat tu kepada Rasulullah. Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, kalau kita sembelih unta ni, habislah, tak ada kenderaan lah kita ni. Lebih baik Rasulullah, pandangan saya pandangan hamba ni, lebih molek kalau kata kita himpun makanan ni, baki makanan ni, minta engkau doakan, minta alaihi salatu wassalam, minta Rasulullah doa bagi berkat. Ini pengajaran yang pertama dalam Islam. Tidak menjadi satu kesalahan dan juga tidak menjadi keaiban anak buah bagi pandangan kepada pemimpin, kepada orang tertinggi. Yang ni tak ada apa. Kita kata perkara biasa, perkara biasa. Kemudiannya pengajaran yang kedua kita boleh ambil daripada hadis ni, daripada cerita ni, Ghazwat Tabuk ni, alaihi salatu wassalam ni, manusia yang cukup tawaduk, merendah diri. Seorang pemimpin yang merendah diri. Kita kalau kata kita jadi pemimpin nanti, janganlah kita keluar ayat hang tahu apa. Janganlah kita keluar ayat hang tahu apa. Janganlah kita bila orang tegur kita, hang siapa? Aku siapa? Jangan buat ayat yang macam tu. Alaihi salatu wassalam dalam peperangan Tabuk, menerima pendapat Sayyidina Umar, menerima pandangan Sayyidina Umar. Tak salah pun kita terima pandangan orang bawahan kita. Jadi pengajaran yang kedua, alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling tawaduk sekali, paling merendah diri sekali. Sudi menerima belapang dada, menerima pandangan orang bawahan. Jadi kita kata apa? Kita yang mengaku kata kita ni sayang kepada Rasulullah, mengaku kata kita ikut Islam, mengaku kata kita ikut Nabi, ikut dia, kita pun kena bersikap macam dia lah, bersikap macam baginda alaihi salatu wassalam. Pengajaran yang seterusnya kita boleh ambil daripada hadis ni, keberkatan. Tak salah kalau kata kita himpun, kita kata kita minta doa daripada orang-orang yang soleh, orang yang dekat, ataupun tok-tok wali ni, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dia berkati benda-benda yang kita miliki. Yang tu bukan satu kesalahan. Tu sunnah para sahabat alaihi salatu wasalam. Memang dipertikaikan juga. Diperibahaskan oleh sebahagian ulama. Katanya keberkatan ni hanya khusus. Maknanya alaihi salatu wasalam sahaja yang boleh doa untuk keberkatan sesuatu tu. Sebab ni tergolong dalam mukjizat. Tapi pendapat kita, pendapat sebahagian ulama yang lain, tak ada salah apa. Kita panggil sebagai contoh. Kita beli handset baru. Tok Guru, saya dapat ni nikmat baru ni. Minta tolong Tok Guru doa Ustaz bagi diberkati nikmat yang baru saya dapat ni. Tuan Guru, hasil tanaman saya padi, macam saya ni duk buat benar. Tuan Guru pergi jumpa Tok Guru. Tuan Guru Haji Rahim, Tuan Guru, saya ni benda ni hasil sikit tau ni. Dapat musim ni sikit sangat. Orang lain dapat sampai 23 tan, saya dapat dalam 9 tan sahaja. Minta Tok Guru doa Ustaz bagi dapat keberkatan hasil yang sedikit ni. Kita doa kepada, minta doa. Yang tu tak menjadi satu kesalahan, bahkan kita disyorkan juga mengikut pendapat sebahagian daripada sebahagian ulama. Kita mohon dia Tok Guru ataupun orang soleh ni doa keberkatan kepada barang yang kita miliki ataupun nikmat yang kita perolehi. Minta doa bagi berkat. Kalau orang tanya kita hujah ambil mana ni? Kita kata peperangan Tabuk. Pernah alaihi salatu wassalam mengikut pandangan menurut pandangan Sayyidina Umar, himpun baki makanan, doa bagi berkat makanan tu. Doa bagi berkat makanan tu, tiba-tiba makanan tu bertambah, tak kurang. Kalau orang tanya kita lah dalil ataupun hujah. Pengajaran yang keempat daripada hadis yang dua yang terakhir ni, mukjizat alaihi salatu wassalam banyak. Mukjizat alaihi salatu wassalam banyak. Di antara yang jelasnya
yang diriwayat dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya yang ni, kisah kita hari ini ni. Makanan yang sedikit tu duduk atas satu hamparan, satu kem tentera duk ambil cedok buh, ambil cedok buh, ambil cedok buh, tak habis-habis. Tak habis-habis. Sahabat yang riwayat ni, yang riwayat hadis ni sebut wa fadilat fadlatun, ataupun wa fadalat fadlatun. Bila dah ambil semua pakai cedok buah dalam bekas masing-masing. Ada yang ambil tamak, ada yang ambil roti, ambil cedok. Tapi ada lagi baki. Ada lagi baki. Dia jadi makanan tu tak luak, tak habis. Cedok tak habis, cedok tak habis, tak habis. Ni di antara mukjizat alaihi salatu wasalam. Kita nampak tak benda tu? Kita tak nampak. Cumanya diceritakan kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih melalui perawi-perawi yang fiqh yang kita percayai. Macam saya cerita ni, makanan bertambah banyak. Makanan ni jadi bertambah banyak. Kalau lah ada seorang orientalis, orang jenis akal logik ni, dia tanya kita, hang cuba sebut tengok bukti bahawasanya alaihi salatu wassalam, bukti bahawasanya Muhammad ibn Abdullah ni adalah rasul, adalah utusan terakhir. Mana bukti hang? Kita kata Quran. Ya, Quran aku tahu semua. Aku nak bukti yang lain. Kita sebut mukjizat alaihi salatu wassalam, antaranya makanan bertambah. Dia kata aku tak nampak. Mana ada cerita tu? Hang dengar cerita lah. Kita kata nanti sat. Cerita ni kita tanya dia dulu. Hang percaya tak dekat aku? Aku pernah bohong tak dengan hang? Dia kata hang seorang muslim, hang tak berbohong. Aku tahu kalau hang bercakap berdasarkan fakta. Hang tak bohong. Jadi kita kata balik dekat dia, saya ni, hamba ni, riwayat cerita ni daripada tok guru saya. Tok guru saya cerita dekat saya. Tok guru saya ni kedudukan dia lebih tinggi lagi daripada kedudukan saya di sisi kamu. Malah saya percaya sangat-sangat dekat tok guru saya ni, dia takkan berbohong. Lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan alaihi salatu wassalam. Yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tok guru saya takkan berbohong. Saya percaya dia. Dan dia pula, tok guru saya pula ambil daripada tok guru dia. Daripada tok guru dia sampailah kepada imam Muslim. Imam Muslim seorang yang dipercayai, kami percaya. Tanya balik dia, hang percaya tak kat Imam Muslim? Dia jawab kita berdasarkan biodata, Imam Muslim adalah seorang tokoh yang tidak berbohong, yang hebat. Kemudiannya Imam Muslim ambil daripada tok guru dia, dua orang tadi, tok guru dia ambil daripada tok guru sampailah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah cerita-cerita ni. Jadi bila kita sebut dekat dia macam tu, seolah-olah kita sendiri lihat cerita tu, dan seolah-olah dia sendiri lihat cerita tu. Sebab tu dalam persoalan pengajaran yang keempat ni, mukjizat Nabi banyak. Tapi macam mana kita nak yakinkan orang-orang ramai? Macam mana kita nak yakinkan kita kata apa, orang-orang yang kita kata apa jenis fikir logik ni? Dia kata aku tak tengok, aku nak bukti yang aku nampak. Bukti yang aku nampak. Jadi kita jawab dekat dia, cerita saya kepada kamu mengenai mukjizat alaihi salatu wassalam adalah cerita yang betul. Sebab apa saya kata cerita ni betul? Sebab saya ambil cerita ni daripada orang yang dipercayai, dan orang dipercayai itu ambil daripada orang dipercayai sampailah kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila kita sebut macam tu, dia tak ada ruang dah nak mempertikaikan kesahihan mukjizat alaihi salatu wassalam. Tak ada ruang dah nak mempertikaikan mukjizat bertambahnya makanan para pejuang Islam pada peperangan Tabuk. Itu pengajaran yang keempat lah. Mukjizat alaihi salatu wassalam ni banyak. Di antaranya pertambahan makanan pada peperangan Tabuk. Dan tidak ada ruang bagi orang-orang yang nak mempertikaikan kesahihan mukjizat alaihi salatu wassalam ni. Mukjizat alaihi salatu wassalam. Jadi wallahu alam, saya sekadar tu dulu kita kata apa pengajian kita pada hari ini. Kita baca hari ini 4 hadis. Hadis yang pertama sama dengan hadis yang kedua, hadis yang ketiga dengan hadis yang keempat, lebih kurang saja jalan cerita dia. Cumanya pengajaran umum yang boleh kita peroleh daripada keempat-empat hadis ni, siapa-siapa yang mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak syak dan sebagainya, tidak ada keraguan dalam hati dia, buat pilah apa pun, dia akan masuk, last sekali dia akan masuk ke dalam
kelam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bergembiralah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dibaca pada hari ini. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Yahya Khair. Semoga apa yang disampaikan dapat kita manfaatkan, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan Ustaz Aminuddin. Untuk law ni tak sampai lagi, dan sebentar lagi saya akan edarkan yang program kita untuk bulan 6, iaitu Mabit, iaitu Muqayyam Bina Iman dan Taqwa yang Cikgu Sukarno umum tadi. Dan kita minta tuan-tuan semua isi. Kita ada, walaupun kita tak boleh hadir untuk sepenuh masa, kita boleh hadir pada waktu-waktu yang kita lapang lah. Dan insyaAllah program kita ini akan berlangsung selama 3 hari, bermula pada 5 Jun sehingga 7 Jun. Dan insyaAllah kita akan adakan di Paya Pahlawan, iaitu di Camp Institute Belia Sejahtera. Untuk yang tak dapat hadir pun boleh bersama dengan menyumbang untuk program kita yang kita adakan, untuk majlis tahlil.